Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Yang amat berhormat Presiden, yang berhormat Timbalan Presiden, pimpinan, perwakilan yang saya hormati sekalian. Tahun 2008 kita berhimpun di stadium ini untuk mengadakan kongres juga sejurus selepas kita mendapat kemenangan besar daripada satu kerusi Parlimen Perbatang Pau. Kita dapat 5 buah kerajaan negeri dan kita juga dapat menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah. Kali ini kita datang berhimpun di sini tahun 2023. Tahun ini 25 tahun selepas peristiwa reformasi. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat pada tahun 1998. Sudah banyak liku yang kita harungi. Ketika awal penubuhan parti ini, ramai yang merasakan satu gerakan yang tidak ada struktur, tidak ada organisation ketika itu, yang menekankan prinsip-prinsip yang progresif dan pelbagai kaum. Tidak ada tempat di dalam sebuah kerangka politik negara yang sangat syarat dengan politik kaum dan agama yang melampau. Maka saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita seharusnya bersyukur kerana pada hari ini keadilan dan Pakatan Harapan berada di tampuk kerajaan perpaduan. Kita wajib bersyukur perjuangan yang kita libatkan selama ini untuk melihat saudara Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selepas sekian lama kini menjadi realiti. Kita lalu keperitan itu, kita lalu kesakitan itu, kita lalu pengkhianatan demi pengkhianatan untuk sampai ke sini. Jadi sememangnya kita harus bersyukur. Saudara-saudara yang saya hormati, inilah peluang kita untuk meletak Malaysia di landasan yang betul semula. Dan ini peluang kita bukan hanya yang berada di depan, malah yang berada sebagai yang hadir sebagai perwakilan pada hari ini untuk kita memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Namun kita juga tahu cabaran yang ada di depan kita bukan mudah, dengan suasana ekonomi yang cukup mencabar, dengan krisis iklim yang sangat meruncing pada akhir-akhir ini, dan pada masa yang sama di sebelah lawan kita yang hanya tahu untuk memukul gendang perkauman dan agama untuk menanam bibit-bibit kebencian. Saudara-saudara yang saya hormati, kita selalu mendengar kata-kata, with great power comes great responsibility. Ramai di antara pemimpin kita, khususnya saudara Presiden, telah diuji dengan fitnah, telah diuji dengan pemenjaraan yang sekian lama. Tapi hari ini kita juga kena sedar bahawa kita diuji, cuma ujiannya adalah jawatan, pangkat dan kuasa. Sebab itu sebagaimana diulang-ulang yang disebut, jawatan yang kita ada, kuasa yang kita ada ini bukan untuk kita bermegah-megah, tetapi untuk kita laksanakan kata-kata reformasi yang kita ucap dan kita ulang-ulang sekian lama. Kita juga sedar kita berada di Putrajaya pada hari ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Ini ialah kerajaan perpaduan. Kita bersama dengan gagasan-gagasan yang lain, parti-parti yang lain, termasuk seteru-seteru kita yang kita berlawanan sekian lama. Tetapi kita tahu bahawa negara tidak ada pilihan. Pilihan raya yang lepas, walaupun Pakatan Harapan menjadi blok yang terbesar, tetapi tidak ada satu gagasan, tidak ada satu kelompok yang mempunyai bilangan kerusi majoriti untuk membentuk kerajaan. Maka atas kepentingan rakyat dan juga atas kestabilan, selepas kita tengok saban tahun bertukar Perdana Menteri, bertukar menteri, maka hari ini
negara memerlukan satu noktah di dalam suasana politiknya, maka kita ambil keputusan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Bukan mudah, tetapi ini adalah keputusan yang saya percaya tepat dan bertanggungjawab, dan kita hargai kerjasama dan sokongan khususnya daripada rakan-rakan Pakatan Harapan sehingga kita dapat realisasikan perkara ini. Saudara-saudari, para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya ucapkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dengan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, memang berbelit-belit nak sebut NRECC, kerana ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada pimpinan dan anggota parti yang membolehkan saya untuk melaksanakan tugas ini. Tugasnya sangat berat dan saya akan menggalasnya insya-Allah dengan penuh tekad. Sebelum ini ialah gabungan dua kementerian, Tenaga dan Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Air. Dan ini merupakan kementerian yang berada di barisan depan bila kita bercakap untuk mewarisi dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak mereka. Percayalah, ya, banyak perkara teknikal tentang kementerian ini, tetapi the bottom line is, kalau kita bercakap soal undi 18, kita bercakap tentang negeri-negeri yang terdedah kepada banjir, negeri-negeri yang tidak dapat menikmati air yang bersih, negeri-negeri yang ada pembalakan haram yang meluas. Inilah kementerian yang berada di barisan hadapan. Tapi kita tengok pihak lawan kita, Perikatan Nasional, yang mereka tahu ialah untuk mempolitikkan perkara ini. Soal tebatan banjir, kerajaan telah umumkan bahawa kita komited untuk laksanakan projek-projek tebatan banjir yang ada sebelum ini. Namun yang kita nak tekankan ialah pelaksanaannya seharusnya mengikut nilai yang terbaik dengan cara perolehan yang betul, supaya sekiranya berlaku penjimatan, dan kita yakin ada penjimatan, kita dapat salurkan wang yang lebih itu untuk memberi manfaat kepada kawasan-kawasan lain yang tidak dapat lagi projek tebatan banjir. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya nak beralih kepada dua negeri yang saya jaga, Kelantan dan Terengganu. Saya ingat tak payah ulas tadi sebab Yang Berhormat Saraswati dia cakap Kelantan tu, dia fokus pada Kelantan tu, memang macam dia mewakili negeri Kelantan. Alhamdulillah. Tapi kita ambil pendekatan yang berbeza dalam selepas pemilihan tahun lepas, di mana di negeri-negeri di Semenanjung, timbalan presiden dan naib-naib presiden diberi amanah untuk menjadi pengerusi MPN. Tetapi presiden dia memberi saya tugas yang paling mencabar, sebab saya dapat dua negeri yang sejak 2018 bukan hanya keadilan, Pakatan Harapan pun tak ada kerusi, iaitu Kelantan dan Terengganu. Tapi saya sahut cabaran ini. Ibu dan bapa saya orang Kelantan. Bapa-bapa saudara saya bertanding untuk tiket keadilan di negeri Kelantan tahun 99, 2004 dan 2013. Dan saya juga tahu, kalau kita bercakap tentang kekuatan, sebenarnya keadilan dan Kelantan ini cukup dekat. 1999 kita menang 5 kerusi parlimen, 4 kerusi ada di Kelantan dan Terengganu. Boleh kecek tapi bunyi sial. Seterusnya, yang paling penting saudara-saudara ialah Kelantan dan Terengganu, bagi saya they deserve better. Mereka layak mendapat satu kerajaan negeri yang lebih baik. Tapi kita tak payah pergi ke situ pun. Saya percaya dalam kempen kali ini kita akan fokus untuk menawarkan kepada pengundi-pengundi di Kelantan dan Terengganu, kita nak menjadi pembangkang yang kuat untuk membawa suara rakyat Kelantan dan Terengganu di Dewan Negeri sana.
Sebentar tadi perwakilan daripada Kelantan, Dr. Rosli, bercakap tentang soal menoktahkan kemiskinan tegar. Kalau dulu memang betul kita boleh salahkan kerajaan pusat tentang masalah-masalah khususnya Kelantan yang telah ditadbir sejak 1990 oleh PAS. Tetapi hari ini kita tengok Pakatan Harapan 2018 kita sampaikan bantuan yang besar kepada kerajaan negeri Kelantan. Selepas itu mereka kata mereka tebuk atap, tapi sebenarnya khianat. Mereka dapat kuasa 3 tahun. Apa yang mereka buat untuk negeri Kelantan dan Terengganu ketika PAS berada di Putrajaya? Dan mereka bercakap tentang soal bersih dan stabil, dan seolah-olah bahawa mereka inilah pura-pura suci. Tetapi politik mereka hari ini, saudara-saudara, penuh dengan mengeji, mencerca, malah menipu. Inilah politik realiti yang ada pada hari ini. PAS yang ada pada hari ini, PAS yang tak serupa dengan zaman Tok Guru. Jadi saudara-saudara, memang tugas ini bukan mudah. Saya tidak pretend that this will be an easy task. Cabaran ini mudah. Tetapi saya yakin kita tidak boleh give up. Kita tidak boleh mengatakan, oh Kelantan, Terengganu kita tak payah kerja kuat sebab tak boleh menang. Itu tidak boleh menjadi sikap kita. Sebab bayangkan kalau 2008 kita ambil sikap sama di Selangor, kita ambil sikap sama di Pulau Pinang, kita ambil sikap sama di negeri Perak dan Kedah, kita tidak akan lihat negeri-negeri ini jatuh kepada Pakatan Rakyat ketika itu. Di peringkat kerajaan pusat, dan memandangkan saya menteri yang bertanggungjawab ke atas air, kita akan bagi komitmen untuk selesaikan once and for all masalah bekalan air bersih di negeri Kelantan. Macam mana nak bercakap tentang kerajaan Islam kalau soal air bersih pun tak dapat nak selesaikan? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, Perdana Menteri pada hari ini ialah Anwar, bukan Mahathir. Kalau Mahathir, dia politik dendam, politik nak pinggirkan negeri pembangkang. Tetapi kita tahu pada hari ini kita ada kerajaan yang committed. Sebagaimana kita tengok dalam tempoh beberapa bulan awal ini, kita committed untuk memastikan tidak kira apa negeri kita akan bantu, dan kita tidak akan hukum dengan meminggirkan mereka. Jadi yang kita tunggu ialah penglibatan di peringkat kerajaan negeri. Saya pesan kepada sahabat-sahabat di Kelantan dan Terengganu, bui gak sekali Kelantan dengan Terengganu nak duduk depan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, jadi kita nak menolak politik kebencian, politik perkauman dan agama yang melampau yang mereka mainkan. Sebab corak politik ini tidak ada tempat di dalam negara yang majmuk macam Malaysia. Tapi kita tahu dengan menggunakan media sosial yang ada pada hari ini, dengan cuba mengambil, dengan cuba exploit keadaan yang ada pada hari ini, mereka cuba membakar sentimen-sentimen ini, khususnya di kalangan anak muda. Tetapi sebagai parti keadilan, parti yang konsisten sejak daripada adanya deklarasi Permatang Pauh 25 tahun yang lalu sehingga ke hari ini, kita telah membawa politik yang bersifat sederhana dan multiracial. Jadi saudara-saudara, saya menyeru kepada pimpinan dan anggota keadilan di setiap lapisan, kita tidak perlu apologetik dengan jati diri kita sebagai parti yang membawa nilai-nilai kesederhanaan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sebentar tadi banyak yang daripada perwakilan yang mengingatkan bahawa kami yang berada di depan ini tidak akan ada di sini jika tidak di atas pengorbanan bertahun-tahun lamanya, di atas kesabaran berdekad-dekad lamanya oleh
aktivis-aktivis dan reformis parti daripada peringkat awal. Tanpa anda, kami tidak akan ada di sini. Maka penting untuk peringkat pimpinan parti untuk kita memastikan kebajikan anggota sentiasa terjaga. Dan kita lihat sebentar tadi, pelancaran koperasi kira oleh Rafizi merupakan satu tindakan yang tepat untuk memastikan anak-anak anggota-anggota parti akan terus terbela ketika mana kita berada di dalam arus perdana politik pada hari ini. Namun pada masa yang sama, ketika kita mengingati sejarah dan warisan parti kita, parti juga kena terus ada sikap yang terbuka kepada bakat-bakat baru. Sebab ini is a continuous process untuk kita bergerak ke depan, untuk kita membawa tokoh-tokoh baru sebagaimana yang kita buat pada pilihan raya yang lepas, dan insya-Allah ya, kita akan bersifat inklusif dengan menggarap kekuatan lama dan baru, timur dan barat, Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak untuk realisasikan agenda reformasi di dalam Malaysia Madani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.